Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syarif Kadir dalam program OMG terbitan Malaysia Gazette. Baik tuan-tuan dan puan-puan, negara dilanda musibah. Bukan saja negara, tetapi juga di seluruh dunia. Sehingga kini wabak COVID-19 telah merebak di 135 buah negara. Selamanya 162,711 orang telah disahkan positif COVID-19 di seluruh dunia, dan daripada jumlah itu seramai 6,443 orang telah meninggal dunia. Di Malaysia saja telah berlaku peningkatan kes COVID-19 secara mendadak, iaitu 190 kes kalau ikut semalam, disusuli 125 kes baru hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan individu yang dijangkiti wabak ini adalah sebanyak 553 orang. Baik, untuk itu kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan mulai 18 Mac iaitu esok sehingga 31 Mac 2020. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengupas isu ini khususnya dari sudut implikasi undang-undang, bersama saya Peguam Bela dan Peguam Jaya yang terkenal yang tidak asing lagi, itu Datuk Seri Jahabaddin Muhammad Yunus. Apa khabar Datuk Seri? Nampak kita kena macam ni lah. Okay. Tak ada sentuhan. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya Datuk Seri Jahabaddin, dan dalam masa 30 minit ini kita akan mengupas mengenai implikasi dan apakah kesannya dari sudut undang-undang. Soalan pertama lah Datuk Seri, yang mungkin tak sempatlah nak di-explain oleh Tan Sri Muhyiddin semalam tadi. Ramai orang dan publik tertanya-tanya, apa akan jadi sekiranya ada di antara kita yang melanggar. Sebab bila dah tengok akta polis tu masing-masing dah mula ini serius ni, maknanya kalau langgar ni Petroka datang boleh tangkap, boleh bawa ke balai dan sebagainya. Okey, dari sudut undang-undang, mungkinlah selepas ini mungkin ada kaedah tertentu, tetapi kalau dari sudut undang-undang sendiri, apa yang mungkin terpaksa publik hadapi sekiranya mereka ingkar pada arahan ini? Datuk Seri mungkin jelaskan sikit. Terima kasih Saudara Syaril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya rasa kita kena pergi balik kepada apakah akta yang terpakai dalam keadaan tersebut. Seperti mana yang Saudara Syaril sebut tadi, akta yang terpakai ialah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Dan seksyen yang digunakan oleh kerajaan dalam situasi ini ialah seksyen 31 akta tersebut. Dan di bawah seksyen 31 akta tersebut membenarkan kerajaan membuat beberapa perintah-perintah. Dan saya dapati bahawa apa yang telah pun dikemukakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang sudah pun diwartakan. Saya dekat sini, warta kerajaan. Jadi warta ini dibuat di bawah seksyen 11 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Apa tujuan warta tersebut? Warta tersebut penting kerana warta ini telah pun isytiharkan kawasan-kawasan yang dianggap sebagai tempat jangkitan. Dan buat pertama kalinya di Malaysia, kawasan-kawasan tempat jangkitan yang diwartakan ialah seluruh Malaysia. Maknanya daripada Perlis, Sabah, Sarawak sampai keseluruhan Malaysia lah. Jadi bermakna bila kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan larangan, ini bermakna kawasan ini adalah kawasan-kawasan yang tertakluk kepada undang-undang. Apakah undang-undang yang terpakai? Kalau kita lihat tadi, undang-undang penyakit berjangkit ini ada beberapa kesalahan-kesalahan yang diperuntukkan di bawah seksyen tersebut. Antaranya ialah melanggar apa yang telah pun diperintahkan. Ini yang publik risau ni. Ini yang publik risau. Yang tertanya-tanya. Jadi kita balik kepada dia punya akta. Jadi kita lihat kepada seksyen 22, dia memberi peruntukan berkaitan dengan kesalahan secara keseluruhan lah. Dan dia punya punishment ataupun hukuman yang dikenakan, ini yang publik nak tahu. Jadi hukuman yang dikenakan diberikan di bawah seksyen 24 akta tersebut. Dan dia ada hukuman yang berperingkat-peringkat. Kalau kesalahan itu, kesalahan yang pertama, orang yang buat salah itu boleh dipenjara tidak melebihi 2 tahun.
Oh, itu di bawah apa tu? Di bawah Akta Pengawalan Di bawah kawalan penyakit-penyakit ni. yes, dia Akta Okey. Jadi tidak lebih 2 tahun Okey. ataupun didenda ataupun kedua-duanya sekali. Itu bagi kesalahan yang pertama. Okey. Kalau kesalahan yang kedua pula ialah boleh dipenjarakan tidak melebihi 5 tahun. Okey. Dan juga didenda. Dan kalau masih berterusan juga buat kesalahan sedemikian iaitu melanggar perintah larangan tersebut, larangan kawalan pergerakan tersebut, Okey. ia boleh juga fine dia melebih daripada RM250 RM250 setiap hari. Jadi kalau kita lihat kepada Seksyen 24 ini, hukuman yang dikenakan agak berat. Di mana kalau melanggar, jadi paling minima ialah selama 2 tahun dan sebagainya. Okey. Dan kebetulan pula kalau kita bincang tadi di bawah Seksyen 31 lah Akta Penyakit Berjangkit ini, di mana menteri mempunyai kuasa untuk menentukan kawasan-kawasan dan sebagainya. Kebetulan di bawah Seksyen 31 Akta Polis pula, di situ pihak polis pula mempunyai kuasa untuk membuat perintah untuk memerlukan rakyat-rakyat duduk di rumah. Okey. Itu dah jadi curfew dah. Beza ya. Okey. Apa yang ada sekarang ini bukan curfew, adalah larangan pergerakan dikawal. Okey. Tapi di bawah Seksyen 31 ialah curfew. Alright. Kalau keadaan meruncing sebagai contoh. Jadi di situ Seksyen 31 boleh membenarkan. Dan di bawah Akta Polis pula dia ada dia punya beberapa perkara yang polis boleh buat untuk menguasakan larangan pergerakan yang telah pun digazet. Antaranya ialah satu, polis boleh tangkap tanpa warrant. Polis boleh tangkap tanpa warrant? Tanpa warrant. Okey, itu kena clear tu. Ya, boleh tangkap tanpa warrant sebarang kesalahan-kesalahan tersebut. Okey. Dan yang keduanya juga ada hukuman-hukuman jika dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 94 Akta Polis, iaitu fine not exceeding RM500, 500 lebih, ataupun imprisonment yang tidak melebihi 6 bulan. Jadi 6 bulan ataupun ni. Jadi kalau kita lihat untuk situasi ini, dia punya hukuman di bawah Akta Polis ni ringan sikit kalau berbanding dengan hukuman di bawah Akta Penyakit Berjangkit. Ya, sebab itu kita faham sebab Akta Penyakit Berjangkit satu akta yang sangat serius untuk menangani masalah yang sangat serius. Kalau kita lihat pada COVID-19 sebagai contoh, kalau kita tidak mempunyai larangan pergerakan, ia boleh mengakibatkan kematian kepada lebih ramai orang. Jadi sebab itulah hukuman di bawah Akta Larangan atau penyakit berjangkit itu lebih serius. Itu keadaannya. Okey, Datuk Seri, mungkin orang tertanya. Okey, nampaknya di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit, hukuman tu lebih serius. Lebih serius. Tapi kalau di bawah Akta Polis tu tak seserius tu lah. Jadi dalam hal ni macam mana, Datuk Seri? Mungkin rakyat confuse. Habis ni kerajaan nak guna apa ni? Nak guna Akta Polis ke? Nak guna, jadi bagi orang yang tak ada background undang-undang, mungkin dia akan tanya juga. Macam mana kita nak explain tu, Datuk Seri? Yang pertama dari segi pertuduhan, di dalam negara kita ni pertuduhan dibuat oleh Jabatan Peguam Negara. Dan Jabatan Peguam Negara diberikan kuasa di bawah Pasal 145 Kurungan 3 perlembagaan kita lah. Jadi dia punya hak mutlak untuk pilih mana-mana akta yang dia nak. Jadi kalau kita lihat kepada warta yang kita lihat kepada perkara yang digazetkan, yang diwartakan, yang di bawah Seksyen 11 tadi ya, di mana kerajaan telah mewartakan seluruh Malaysia sebagai kawasan larangan. Itu dibuat di bawah akta mana? Dibuat di bawah akta Seksyen 11 Akta Penyakit Berjangkit. Maka saya punya pandangan ialah apa-apa hukuman, apa-apa tuduhan akan dibuat di bawah akta Akta Penyakit Berjangkit tersebut. I see. Tapi macam mana pun terpulang pada Peguam Negara lah untuk decide. Peguam Negara. Dan di bawah akta tersebut juga, dan termasuk juga di bawah Akta Polis, terdapat juga peruntukan-peruntukan yang membenarkan compound. Bermakna pihak berkuasa masih mempunyai budi bicara tertentu. Nah, itu penting dalam undang-undang sebab ia terpulang pada keadaan-keadaan yang tertentu. Dia bukan rigid. Dia bukan rigid. Sebabnya ialah mungkin ada satu satu perintah
yang melarang kita daripada bergerak, tetapi mungkin ada keadaan yang sangat urgent, emergency, yang memestikan kita bergerak sebagai contoh. Jadi itu merupakan satu defense dalam law. Itu sebabnya budi bicara diberikan. Jadi apa yang akta cuba buat ialah untuk memastikan kita bersikap sewaras-waras mungkin. Kita menghormati keselamatan orang lain. Jadi hukuman-hukuman yang diberikan itu ialah kepada mereka yang sengaja nak melanggar akta, yang bersikap tidak bertanggungjawab. Begitulah. Mungkinkah Datuk Seri pihak polis ke atau mana-mana pihak berkuasa dia tidak akan orang kata se-strict mana, tetapi pada masa yang sama mesej harus sampai bahawa ini bukanlah satu benda yang boleh dibuat main-main, tetapi pada masa yang sama setiap hukuman ke atau setiap enforcement yang kita nak buat tu ada budi bicaranya di situ mungkin ada begitu ada. Dan saya percayalah apabila perintah larangan pergerakan ini telah pun diwartakan, dan kita juga tahu bahawa COVID-19 semakin meningkat, dan kita kena faham juga dan memahami dan melihat kepada negara kita sendiri. Negara kita ni malangnya mempunyai beberapa tindakan-tindakan yang agak pelik, minta maaf. Sebagai contoh, rakyat kita kalau kita bagi tahu pada golongan yang Islam jangan pergi sembahyang Jumaat, dia kata tak boleh, berdosa sekarang dan sebagainya. Nanti dia akan muncul seperti cendawan, semua nak bagi fatwa. Jadi saya lebih suka bahawa semua ini tak kira tertakluk kepada gathering of Muslims ke non-Muslims ke, segala-gala gathering, segala-gala seperti itu, sama ada yang agama bukan agama, semua itu patut diberhentikan. Dan saya minta pihak polis, pihak berkenaan strict dalam perkara tersebut. Apabila dikuatkuasakan begini, kemungkinankah akan tercetus orang kata pregnant panic? Kerana di Malaysia ni belum pernah lagi dibuat perintah sedemikian rupa. Kalau ada pun mungkin zaman darurat, mungkin masa 13 Mei. Tapi yang keadaan-keadaan sebegini, yang seperti yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin semalam, tak pernah lagi kita lalui, terutama generasi sekarang ni jadi kemungkinan adakah ini akan mencetuskan satu panik yang tak disangka-sangka. Contoh macam orang beli barang ni, kita kata jangan panik, orang dah barang dah banyak habis, orang terus ke pasaraya. Ini bila dia announcekan begini pula, kemungkinakah akan tercetusnya satu panik yang tak disangka-sangka Macam mana Datuk Seri? Saya percaya soal panik ni satu yang tidak dapat dielakkan. Kerana perangai dan sikap manusia sedemikian. Kita pelak dan perangai macam-macam jadi itu tidak dapat dielakkan. Dan saya rasa juga perkara panik ini satu perkara yang penting. Sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, mereka mesti harus boleh mentelaah dan menjangka bahawa keadaan panik akan berlaku. Jadi rakyat wajib, dan selain daripada rakyat jangan panik, rakyat juga wajib melakukan peranan mereka sendiri. Selain daripada itu, rakyat juga wajib dan berhak untuk bertanya apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk menangani sekiranya berlakunya panik dalam negara. Kalau tanya pada saya lebih suka sekiranya sebelum diumumkan apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, saya lebih suka kalau sebelum itu beberapa langkah-langkah preventif telah pun dilakukan oleh kerajaan. Itu penting. Jadi di sini saya suka kalau kita lihat apa yang berlaku dalam negara kita ini adalah satu masalah kesihatan, satu masalah penyakit, dan bukan masalah politik. Jadi sebagai contoh, saya lebih suka kalau katalah Kementerian Kesihatan keluar dan memberi keterangan tersebut dan sebagainya. Dan juga saya sentuh di sini pengumuman yang dibuat itu, saya percaya pengumuman itu juga mewujudkan beberapa kekeliruan. Sebab itu saya sebagai seorang peguam, peguam masih tidak jelas sama ada mahkamah berjalan atau tidak. Jadi perkara-perkara sedemikian sebenarnya boleh diuruskan. Saya tak tahu kenapa, minta maaf, saya tak tahu kenapa kabinet tidak memikirkan hal-hal sedemikian, walhal mereka mempunyai menteri undang-undang. Jadi seharusnya semua masing-masing ini sudah pun bincang, sebab itu baru bincang dengan Perdana Menteri, kabinet, dan keluar satu pengumuman yang baik yang akan mengurangkan seboleh-bolehnya panik dan sebagainya. Maksud kata sini, adakah Datuk Seri memaksud bahawa apa yang diumumkan semalam itu masih belum clear?
Satu belum clear. Yang Okey. keduanya ia juga memberi tanggapan kepada rakyat dan tanggapanlah yang akan memberi keadaan yang panik. Persepsi, Persepsi. Tanggapan kepada rakyat bahawa kerajaan yang mengumumkan apa yang diumumkan tidak bersedia. Itu tanggapan yang saya terima lah. Dan ya kan. Jadi itu pun akan mewujudkan kepada panik juga. Sebab contoh ada orang tanya kepada saya dalam buat pengumuman tersebut, kenapa tidak diumumkan di mana kita boleh dapat sebagai contoh mask free. Dan ada juga yang tanya kenapa tidak ada pengumuman tentang harga mask itu di limit dan sebagainya. Jadi apakah sedemikian. Jadi mungkin juga ini berlaku sebab ialah seperti mana yang saudara Syahrir mengatakan, ini merupakan pertama kalinya krisis sedemikian berlaku. Tetapi saya tidak akan memberi itu sebagai alasan untuk mengexcusekan mana-mana kerajaan. Dan no excuse. So, kalau you nak jadi kerajaan, you kena pandai bertanggungjawab dan peranan yang penting dalam hal ini. Okey, Dato' Sri, ada yang tertanya-tanya, ni apa beza kawalan pergerakan dengan curfew? Apa beza dengan darurat? Ini kata pergerakan terhad tapi boleh saja pergi kerja dan sebagainya. Mungkin kita boleh, mungkin dalam bahasa yang mudah, apa bezanya darurat dengan kawalan sebegini? Kalau kita katakan darurat sebagai contoh, dan saya mengatakan tadi bahawa di bawah Seksyen 31 Akta Polis, pihak polis, pihak berkuasa polis boleh mengeluarkan satu perintah bahawa di antara pukul, sebagai contoh, antara 9 pagi sampai pukul 2 petang tidak boleh keluar daripada rumah. Bermakna kita tidak boleh keluar daripada rumah langsung. Itu kira curfew. Itu curfew. Yang sekarang kita adalah larangan pergerakan. Bermakna kita diberikan boleh bergerak, tetapi pergerakan kita itu terlarang, subject to various conditions. Sebagai contoh, kerajaan telah memberitahu bahawa essential services masih buka, hospital buka, dan kedai-kedai yang jual makanan dan sebagainya buka. Jadi kalau larangan tu curfew, bermakna kita tak boleh pergi Tesco pun. Kan? Tapi kalau larangan terhad, kita dibenarkan pergi ke Tesco untuk beli barang dan sebagainya. Itu yang beza. Itu yang bezanya. Itu kalau curfew tu langsung tak boleh keluar. Langsung tak boleh keluar. Tapi maknanya di sini masih ada kelonggaran certain extent di kawasan apa semua. Pada peringkat ini, saudara Syahrir sebagai contoh nak bagi kan, walaupun yang Berhormat Perdana Menteri telah pun memberi satu speech, ucapan yang mengatakan bahawa pejabat-pejabat kerajaan dan pejabat swasta ditutup kecuali yang dikecualikan. Jadi soalan bertanya sebagai contoh di pejabat firma guaman. Mahkamah tak ditutup, tak ada pun perintah yang mengatakan mahkamah apa berlaku pada kes-kes yang tengah berjalan. Jadi di satu pihak seolah-olah pejabat firma kena tutup, tapi di pihak yang lain bagaimana dengan kes-kes yang tengah berjalan. Jadi pada saat sekarang kita bincang ni, firma-firma guaman masih menunggu arahan daripada, sebagai contoh, CJ, the Chief Justice, ataupun mereka yang berpatutan di Mahkamah Adakah ni. Ini saya cuba bagi contoh cuma dari segi firma guaman. Bagaimana tentang sektor-sektor yang lain? Begitu juga macam pekerja-pekerja kita di Johor. Adakah sebab sebelum ni ada arahan kata pekerja Malaysia terkecuali. Ni dengan pengumuman ini pula ada mengatakan memang tak boleh keluar langsung. So benda-benda ini boleh create panic secara tak langsung. Itu yang Datuk masukkan Betul. Maksudnya dan saya harapkan walaupun semua ini masalah-masalah yang timbul, saya menyeru kepada rakyat, kepada pekerja, kepada majikan, kita husnuzan dan buat yang terbaik untuk mengelak mengurangkan penyakit COVID-19. Bermaknanya walaupun tak jelas lagi kita pergi kerja tak pergi kerja, saya lebih suka kalau boleh majikan-majikan yang banyak pekerja dan tempat dia kan bagi off 14 hari ni, kalau boleh bergaji lah. Sebab ini keadaan yang meruncing kan. Dan lepas itu kerajaan pula kena membantu setengah-setengah sektor yang mengalami kerugian. Dan di situ pula kembali balik kepada stimulus COVID-19 tu. Jadi rakyat pun nak tahu apa yang package COVID-19 tu. Bunyi sedar kan. Tapi bagaimana dia menurun kan kepada yang terkena. Jadi membawa pekerja golongan marhain. Sebab sekarang yang berlaku bukan saja pada industri pelancongan Sebab saya tengok package yang lama tu, saya punya tengok lah semua lebih
tumpu kepada industri pelancongan saja. Bagaimana industri pemakanan dan sebagainya kan. Jadi semua ini menjadi tanggungjawab dan cabaran kerajaan Perikatan Nasional. Betul. Dato' Sri, ini pekerja, soal pekerja ni. Ya. Andai kata pekerja tidak berpuas hati, majikan dia ada yang kata, tak, kita tutup, kita tak payah datang, maknanya tak ada gaji. Ada yang majikan pula, tak apa, cuti, kami bagi gaji. Kalau ikutlah dari segi undang-undang, sekiranya pekerja ni dia tak puas hati dengan majikan ni, ini arahan kerajaan ni. Kenapa bukan kami saja tak nak, apa ruang ataupun apa kat mana dia nak mengadu, dan adakah mereka dibela dalam undang-undang. Itu saudara Syahrir, itu bukan saja soalan yang menarik, tetapi soalan yang sangat penting kerana ia memberi kesan kepada periuk nasi orang kan, keluarga orang, anak-anak dan sebagainya. Tapi malangnya saya lihat kepada akta-akta yang terbabit, iaitu Akta Employment Act, Akta Employment Act apa nama bahasa Malaysia? Pekerja? Bukan. Majikan? Bukan. Employment Act lah. Saya tak ingat. Akta Employment Act dengan Akta Industrial Relations Act dan sebagainya. Malah kita lihat di situ dia tak ada memperuntukkan keadaan sedemikian. Tak ada? Tak ada. Dia ada sebagai contoh kalau cuti sakit dan sebagainya. Tertakluk kepada berapa lama pekerja tu bekerja dengan syarikat tersebut, dia ada mungkin 12 hari cuti sakit berbayar, dan 22 hari cuti sakit berbayar dan sebagainya. Itu kalau cuti sakit. Tapi di sini keadaan di mana pekerja-pekerja dia tidak datang bekerja atas arahan atau perintah kerajaan berkaitan dengan keadaan emergency, tidak ada, saya tak nampak, mungkin salah, tapi saya tak nampak peruntukan di undang-undang. Jadi satu persoalan yang kita kena hadapi juga. Kita sudah tentu dari segi pihak pekerja dia nak gaji. Betul. Dan dari segi pihak majikan pula itu menunjukkan kos, dan kita pun kena faham. Sebab ada setengah-setengah syarikat yang memerlukan pekerja datang 12 hari. Kalau tak datang 12 hari itu dia memang rugi dari segi pendapatan. Mana dia bayar gaji. Jadi benda-benda yang saya rasa akan menjadi isu yang besar dalam negara ini untuk hadapi. Dato' Sri, apabila pengumuman pergerakan yang terhad sebegini, adakah Dato' Sri nampak bahawa sekiranya ini berlanjutan, mungkin 14 hari, mungkin berlanjut pula lepas ini ke apa, sekiranya ia berterusan, ia menjejaskan ekonomi negara? Sepastinya. Kalau ia berlanjutan, tak payah berlanjutan pun, saya rasa 12 hari ini pun akan sepastinya menjejaskan ekonomi. Pelbagai, saya rasa pendapatan negara ini akan menurun, akan merudum. Dan dia akan memberi kesan multiplier effect. Dia akan banyak kan. Kalau saya tak beli RM1, you tak dapat RM1, you tak dapat belanja dan sebagainya. Jadi dia akan memberi kesan yang sangat besar. Sebagai pengamal undang-undang, apa agaknya yang kita boleh expect daripada pihak polis dalam hal ni? Ini kira nak bagi saya jadi Pak Nujum lah ni. Pak Nujum. Agaknya apa? Kan ini first time ni? Saya punya telaan pertama sekali ialah sudah pastinya pihak polis akan mengatakan turut perintah yang dibuat. Yang keduanya saya percaya juga pihak polis mengatakan guna common sense. Ada sebahagian perintah, sebagai contoh, membenarkan kita pergi pada tempat tertentu, tetapi ambillah langkah-langkah yang sewajarnya. Kalau boleh kurangkan daripada pergi. Yang ketiganya saya percaya juga pihak polis akan mengatakan bahawa mereka mengambil perkara ini serius dan mereka akan mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya dan sebagainya. Saya rasa ini 3 poin yang penting yang mereka akan tekankan di sini. Selain itu saya rasa mereka juga akan mengatakan jangan panik, dan pihak polis bersedia. Apa yang saya harapkan ni, apa yang telaan saya pun juga, apa yang saya harapkan akan di-include dalam ucapan PDRM nanti ialah yang lebih bersikap proaktif rakyat. Yang saya maksudkan ialah saya harapkan sangat-sangat Ketua Polis Negara dia akan mengatakan bahawa polis sentiasa bersedia untuk membantu rakyat.
Instead of menguatkuasakan menguatkuasa penting. lah. Penting, tapi dia kena kata inilah masanya pihak polis akan bantu rakyat. Sebagai contoh, jika kamu terpaksa juga pergi ke tempat-tempat tertentu dan kamu tidak boleh dapat pergi dan sebagainya, kami akan beri kawalan dan sebagainya. Bagi escort dan sebagainya. Jadi polis pun kena cari cara bagaimana 12 hari ini mereka boleh main peranan yang penting untuk membantu rakyat, untuk mengurangkan beban rakyat juga. Maknanya jangan hanya dilihat jangan hanya lihat rakyat, sebab yalah, kalau rakyat tak pergi kerja, mereka yang gaji tu pun dah itu gaji. Yang menjaga macam mana? Nasi lemak yang nasi lemak yang burger, store tu macam mana kan? Bukan kan? Yang kesian, kita kesian. Jadi macam mana tu? Jadi jangan setakat saya paling tak minat, tak suka dan boleh kata benci kalau mana-mana penguasa nak kuat kuasa saja tanpa sebarang keihsanan, tanpa melihat kepada kesusahan yang diberikan kepada orang lain. Jangan sekali, sebab satu hari benda perkara yang sama akan berlaku kepada kamu atau keluarga kamu. Okey. Itu perkara menarik ni. Bila Datuk Seri sebut pasal keihsanan tadi, maksudnya kalau boleh Datuk Seri tak mahu badan-badan penguatkuasa ni hanya bercakap dari soal enforcement, tapi tidak melihat dari sudut kemanusiaan begini. Betul. Baik, tapi Datuk Seri juga seorang peguam. Datuk Seri juga terikat dengan apa yang Datuk Seri belajar. Datuk Seri kena ikut buku. Betul. Dia kalau orang lain cakap mungkin okey, tapi bila Datuk Seri sebagai seorang peguam sendiri bercakap, jangan strict sangat, kena tengok keisanan dia. Tu pula macam mana pula tu Datuk Seri? Okey. Bila kita kata keihsanan, tidak bermakna kita tidak strict. Okey, keihsanan bermakna ialah kita bila nak buat satu kita melaksanakan undang-undang itu, kita enforce. Kita kena lihat juga pada aspek kesusahan yang akan diakibatkan kepada orang yang kita nak enforce tu. Jadi seboleh-bolehnya, setakat mana yang boleh, setakat mana yang waras, setakat mana yang dibenarkan, kita kurangkan kesusahan yang diberi pada orang. Tahu mana keihsanan tu opposite dia tu kira relax. Tak. Kita masih lagi firm. Tu jangan kita firm sampai kita lupa kepada kesusahan yang diakibatkan pada orang. Sebagai contohlah, bukan semua rakyat di luar tu, dan saya yakin bukan semua rakyat di luar tu, terutamanya rakyat Marhain, bukan semua dia tahu tentang larangan ni. Biasa lulusan mesti ada 2-3 makcik-makcik pergi jual nasi lemak. Jadi keihsanan saya masukkan di sini. Janganlah pergi terus ini salah dah tangkap. Jangan ambil nasi lemak dia orang, jangan confiscate. Jangan. Dari dulu pun saya cukup meluat dan meluat dan benci bila penguatkuasa pergi penjajah ambil dia punya buah-buahan. Buah-buahan tu Astaghfirullahaladzim. You nak kuasakan undang-undang, you buat benda yang bagi saya haram lah. Kan buah-buahan tu semua you ambil gerai-gerai dia tu, rampas. You rampas, you menghancurkan satu keluarga. Undang-undang ni semua undang-undang. Dan undang-undang pun memberi budi bicara. Kita jangan lupa setiap undang-undang itu, setiap saya beritahu kepada semua rakyat Malaysia lah. Setiap penguatkuasa mempunyai budi bicara. Soalannya, adakah penguatkuasa itu menggunakan budi bicaranya sebagai seorang penguatkuasa yang berihsan ataupun seorang penguatkuasa yang nak tunjukkan kuasa sahaja. Itulah. Maknanya kalau boleh biarlah tindakan itu merupakan platform yang terakhir. Biarlah platform itu platform yang baik yang boleh mengurangkan kesusahan setakat mana yang boleh. Itulah. Kalau itu yang terakhir terpaksa lah. Ya. Okey, ini soalan terakhir lah. Soalan terakhir tu Sri. Ni sebab apa ramai orang dia tak alert, tak tahu tentang akta itu, akta ini, yang boleh pergi kena denda 5,000 ni, tak denda apa sebagainya. Adakah benda ini boleh dijadikan sebagai excuse di mahkamah ni? Kalau tak tahu undang-undang ni, okey, katalah saya ni melanggar, saya melanggar perintah larangan ni kan, tiba-tiba saya ditahan ke apa ke, saya dibawa ke mahkamah, boleh tak saya mengatakan, benda ni tak pernah terjadi di Malaysia, saya pun tak tahu, ini first time, saya pun confused. Benda tu boleh dijadikan defense ke? Sebenarnya dalam undang-undang ni, ignorance of the law is no excuse. Kejahilan terhadap undang-undang bukan satu alasan untuk melepaskan diri. Jadi itu jawapan itu kita tahu. Maknanya tak boleh pergi mahkamah kata saya tak tahu, Arif, tak boleh. Jadi kita kena tahu. Kena tahu dan kena ambil tahu lah. Kena tahu, kena ambil tahu dan kena seboleh-bolehnya jangan melanggar. Patuh. Kepatuhan. Jadi saya rasa sama dengan saudara Syahrir juga. Kita harap rakyat dan semuanya patuh kepada perintah tersebut kerana perintah tersebut ni bagus. Dia akan insya-Allah mengurangkan COVID-19 di Malaysia ini. Pada masa yang sama juga rakyat kerajaan
majikan dan pihak yang boleh juga harus memahami kesusahan yang akan dialami oleh rakyat pada ketika ini. Dan saya menyuruh sangat-sangat seperti saudara Syahrir juga kepada penguasa-penguasa, terutamanya pihak polis, bantu bersama rakyat kerana pihak polis pun rakyat juga. Baik, begitulah tadi tuan-tuan dan puan-puan temu bual eksklusif saya dengan peguam yang tidak asing lagi, Datuk Seri Jaharuddin Muhammad Yunus, yang telah mengupas isu dan implikasi undang-undang sebaik saja pengumuman berikutan pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin malam tadi. Sehingga kita bertemu lagi di hari yang sama pada minggu akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.